Ini pun boleh didakwa di bawah Akta Rasuah, tuan-tuan. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Dan yang ketiga, saudara, dia telah menerima di dalam akaun BSI Switzerland. Akaun dia. Dia penjawat awam, apa kejadah dia nak ada akaun di BSI Switzerland? Saya masa di Kementerian Kewangan, tuan-tuan, jawatan saya Jusabi. Saya pun tak ada sebarang akaun di luar negara. Tetapi dia ada akaun di BSI Switzerland. Dan dia menerima, tuan-tuan, duit di dalam akaun BSI Switzerland ini, saudara, lebih kurang 880 ribu US dollar. Jumlah dia lebih kurang 3.7 juta ringgit pada ketika itu. Dia salah guna kuasa dia, menggunakan kedudukan dia sebagai ketangan awam, membantu Jolo dan mendapat imbuhan daripada Jolo. Saya membuat laporan polis, dan lepas saya buat laporan polis, saya buat sidang media. Saudara, saya buat sidang media untuk menceritakan laporan polis yang saya buat ke atas Datuk Ahmari. Kerana saya beranggapan dia orang yang mendapat manfaat, dia membantu Jolo menyelewengkan duit 1MDB. Tiba-tiba Datuk Najib yang menjadi mangsa. Jadi itu sebab saya buat laporan polis. Saya tak ada niat nak ugut dia, saya tak ada niat nak menakut-nakutkan dia. Itu sebab saya tunggu sampai dia selesai bagi keterangan. Kemudian Peguam Datuk Seri Najib selesai soal balas dia, barulah saya buat report polis, tuan-tuan. Ini. Tapi malangnya disebabkan report polis saya itu, Latifah Koya pada ketika itu telah pun mengemukakan surat tunjuk sebab kepada saya kenapa saya tidak boleh dihukum penjara atau denda, kerana saya telah menghina mahkamah dengan mengugut saksi kononnya. Jadi kes ni dah dibicarakan dan hakim di Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman penjara kepada saya sebanyak 1 bulan penjara. Walaupun ini kes pertama, tuan-tuan, bond jaminan saya pun 3,000 je, tapi saya kena 1 bulan penjara. Jadi hari ni di Mahkamah Rayuan, peguam saya telah merayu supaya hukuman penjara ni digugurkan, kerana peguam saya berpendapat bahawa tidak ada langsung unsur mengugut. Kalau saya mengugut Amhari, sudah pastilah Amhari dah buat report polis. Tak ada. Sudah pastilah Amhari ada komplain. Tak ada juga. Saya hanya membuat laporan polis, dan tadi dalam mahkamah dijelaskan, dibacakan panjang lebar. Hakim pun nampak macam bersetuju bahawa kenyataan yang saya keluar itu fair comment. Dan hakim bertanya tadi, di manakah kenyataan yang mengatakan bahawa saya telah menghina mahkamah tu? Tapi tidak dispesifikkan. Tidak dispesifikkan. Cuma diungkapkan keseluruhan kenyataan di dalam affidavit yang disediakan oleh pihak SPRM itu adalah membuktikan saya telah melakukan intimidation dan melakukan contempt of court ataupun menghina mahkamah. Jadi atas alasan itulah tadi Datuk Seri Tan Sri Syafiq Abdullah telah membela saya, dan insya-Allah pada 3 hari bulan 10 ini kes ini akan disebut kes management untuk menentukan tarikh jatuh hukum. Sama ada saya bersalah ke, saya kena kena denda, dikekalkan, dipenjarakan ke. Dan hari ni saya sedikit terkilan. Dah lah, ini kesalahan pertama, terus kena 1 bulan penjara.
hanya kerana saya report polis, kerana saya tak mahu orang yang menerima rasuah dibebaskan. Sebaliknya, bila dia bekerjasama dengan Latifah Koya untuk mengenakan Dato' Sri Najib, Dato' Sri Najib pula yang kena, dia yang terang-terang dah mengaku melanggar 3 perkara. Terima duit daripada Absolution tiap bulan, terima duit Jolo $200,000, terima duit daripada Jolo 3.7 juta. Orang ni boleh terlepas, tuan-tuan. Jadi itu sebab apa juga keputusan yang saya sedihnya hari ini, pihak DPP telah meminta supaya saya dikenakan setidak-tidaknya 3 bulan penjara. Maknanya 1 bulan penjara yang Mahkamah Tinggi kenakan pada saya itu tak cukup. Dia kata kena tambah jadi 3 bulan penjara. Inilah dia, saudara. Kita tak boleh nak cakap apa. Kita serah kepada hakim. Semoga hakim membuat keputusan yang terbaik. Apa pun saya reda lah, tuan-tuan. Apa pun juga keputusan. Kerana yang penting sekali, tuan-tuan, saya dihukum bukan kerana saya menerima rasuah. Saya dihukum kerana saya melaporkan Amhari mengaku di dalam mahkamah dia terima rasuah. Jadi kalau kerana itu saya dipenjarakan, saya reda lah. Yang penting rakyat buka mata. Tak apalah kita duduk penjara, tetapi kita harap rakyat buka mata. Di mana letaknya keadilan kalau benda macam ni berterusan, tuan-tuan. Kalau saya betul-betul mengugut, itu sebab tadi peguam saya mengatakan dia ada bagi contoh-contoh kes. Tapi tahulah media-media yang dikuasai oleh orang tertentu ni tak pernah cerita baik, banyak cerita yang tak baik je. Tak kisahlah, kita reda. Ini masa dia berkuasa, biarlah. Dia nak tulis apa pun dia tulislah. Tapi tadi Datuk Tan Sri Syafiee mempersoalkan di mana letaknya contempt of court itu. Adakah saya telah mengganggu saksi secara fizikal? Tak ada. Adakah saya melakukannya di dalam mahkamah? Tak ada. Saya hanya membuat laporan polis yang mana ianya dibolehkan sebagai seorang Presiden Pemantau Malaysia Baru dulu, dan juga Presiden Laskar Cyber yang kerja kita memang memantau kerajaan Pakatan Harapan dulu. Tak ada sebab, tuan-tuan, saya tak boleh membangkitkan perkara-perkara berhubung dengan integriti, berhubung dengan salah guna kuasa, berhubung dengan rasuah dan sebagainya. Itu memang kerja saya sebagai Presiden Pemantau Malaysia Baru. Jadi apa juga keputusan yang akan ditentukan oleh hakim, kita reda je lah, tuan-tuan. Kita reda. Kita harap Allah Ta'ala melindungi kita. Saya rayu sahabat-sahabat, doakanlah semoga kita lepas kes ni, insyaAllah. Netizen ni ya. Dia orang ni masih tak faham lagi. Dia kata boleh ke Datuk tanding PRU kalau kena 3 bulan? Dia tu explain sikit tu. Dia sebulan ke 3 bulan ke, InsyaAllah saya masih boleh bertanding dalam pilihan raya umum. Kerana hanya jika saya dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan ke atas. Maksudnya tidak kurang daripada 1 tahun penjara. Kalau saya kena 364 hari, boleh 23 jam dan 59 minit, saya masih boleh bertanding. Kalau saya kena ngam-ngam setahun, tak boleh bertanding. Kalau saya kena RM2,000 denda, saya tak boleh bertanding. Kalau saya kena RM1,999.99 saya boleh bertanding. Itu pun kalau saya kena di Mahkamah Tinggi, saya boleh merayu di Mahkamah Rayuan. Sekarang ni di Mahkamah Rayuan. Kalau saya kalah di Mahkamah Rayuan, saya boleh merayu di Mahkamah Persekutuan. Ini kena faham. Kalau saya kalah di Mahkamah Persekutuan, saya boleh mohon pengampunan diraja. Okey? Full pardon. Okey tu. Okey, silakan. GTA ni sikit lagi tu GTA lagi. GTA sikit.
kononnya diwawarkan tu Ya. Hamid Badur dia nak bertanding, GTA nak letak dia dekat Parlimen Rembau nak Alhamdulillah. Saya fikir Hamid Badur ni tak adalah bodoh sangat. Dia pun pernah jadi IGP, pernah jadi timbalan ketua pengarah cawangan khas. Dia pun boleh baca the groundswell. Daripada dia memalukan diri dia kalah teruk di tangan Tok Mat Hassan sebagai ahli Parlimen Rembau, lebih baiklah dia tak bertanding. Kalau dia bertanding juga, katalah dia pernah cakap dia tak setia pada Tun Dr. Mahathir. Kalau dia tahu dia akan kalah, tapi dia nak bertanding juga, dia hanya semata-mata untuk menghormati Tun Dr. Mahathir dan mengacau peluang Tok Mat Hassan. Saya yakin Tok Mat Hassan akan menang mudah.